Okay, ada satu virus yang kini mula merebak dan cuba untuk mencari mangsa-mangsanya yang leka. Okay, mangsa yang leka memang kena. Ya, nak tahu virus apa? Subscribe channel ini dulu. Dah subscribe? Okay, kita intro dulu. Okay, baru-baru ini tersebar banyak berita berkaitan dengan penipuan-penipuan yang dilakukan oleh virus-virus ini. Virus yang saya maksudkan ialah virus scammer. Okay, anda tahu apa itu scammer? Tak perlu saya terangkan di sini. Yang penting, scammer ini memang sentiasa mencari jalan untuk mencuri duit anda. Anda leka sahaja, duit anda lesap. Okay, ini kerja scammer. Jadi sebelum saya ulas dan sebelum saya berikan beberapa tips kepada anda, kita saksikan dahulu kenyataan daripada pihak polis ini berkaitan dengan skema terbaru ini. Okay, sebenarnya banyak skema-skema, bentuk-bentuk skema, modus operandi skema yang terkini yang perlu anda ambil perhatian sebelum anda terkena. Okay, kita saksikan salah satunya ialah seperti yang dinyatakan oleh pihak polis ini. Kita saksikan. Check it out. Dalam kes yang terbaru ini, sebanyak 6 laporan polis telah diterima oleh pihak polis melibatkan kerugian lebih kurang 295,000, melibatkan di 4 kontingen. 4 kes berlaku di Kuala Lumpur, 1 kes berlaku di Pulau Pinang dan 1 kes berlaku di Sarawak. Dan kebanyakan mangsa-mangsa ini berusia di antara 24 hingga 50 tahun. Ya, dalam 6 kes ni. Apa yang pihak scammer ni buat adalah mereka telah menghubungi mangsa-mangsa ini menerusi WhatsApp dan mengarahkan mangsa-mangsa ini untuk masuk ke link, iaitu bank negara, link bank negara, ya, iaitu www.banknegara.com.my /NBD postop APK. Tak tahulah apa dia punya kod tu. Itu masuk situ. Jadi mereka-mereka yang terpedaya ini akan masuk ke link yang berkenaan dan mereka dikenaki memuat turun platform tersebut dan yang dinyatakan sebagai test flight, dan selepas memuat turun mereka dikenaki memasukkan semua butiran-butiran peribadi, butiran kewangan, termasuk bankan dan sebagainya. Dan selepas itu scammer ini menggunakan butiran-butiran yang diberikan oleh mangsa-mangsa menerusi link yang berkenaan. Mereka telah mengeluarkan ke semua duit-duit mangsa ini dan seterusnya menghubungi balik mangsa untuk membatalkan semua dokumen-dokumen yang telah diisi di dalam link yang berkenaan. Jadi ini adalah kaedah yang terbaru. Kita tidak pernah lagi mengesan kes-kes yang sebegini. So kita meminta supaya orang ramai berhati-hati dengan link-link yang disiarkan, tak kiralah sama ada melalui WhatsApp ataupun apa juga bentuk media sosial yang lain, supaya mereka tidak tertipu oleh penjenayah yang terlibat. Jadi kita berharap dengan pemberitahuan ini, kenyataan ini, masyarakat di luar sana akan maklum tentang modus operandi yang baru ini, dan kita akan menjalankan tindakan kita untuk mengesan daripada mana asal-usul modus operandi ini, dan kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Jadi seperti mana kelaziman, scammer ini dia sentiasa mencari jalan untuk menipu mangsa, seperti mana yang saya katakan. Ya, itu adalah salah satu daripada bentuk skema yang terjadi baru-baru ini, yang melibatkan banyak kerugian. Ada beberapa lagi bentuk skema yang sebenarnya lagi licik dan secara tidak sedar ia boleh mengena pada kita sendiri. Itu saya akan ulas di video akan datang. Di sini saya nak berikan beberapa tips. Sebenarnya tips-tips ini telah diberikan, setiap kali diberikan oleh pihak-pihak berkuasa dan mereka yang berautoriti sebelum anda membuat sesuatu perkara, terutamanya melibatkan online banking.
Oke, di sini saya ibarat mengulang kembali tips tersebut. Oke, yang pertama sebelum Anda mengisi apa-apa borang di dalam laman web, oke, sila semak dahulu laman web tersebut. Oke, terutamanya web address laman web tersebut. Oke, langkah yang boleh Anda ambil ialah Anda rujuk dan masuk ke dalam laman web utama, contohnya KWSP punya laman web, Anda masuk ke dalam laman web tersebut. Jika Anda dapati tiada link yang terdapat pada laman web tersebut berkaitan dengan web yang Anda hendak isi borang itu, okay, jangan cuba nak isi borang tersebut. Okay, ini peringatan, jangan cuba nak isi borang tersebut. Satu lagi, jika ia adalah suatu aplikasi, sebab biasanya aplikasi kita tidak dapat melihat web address tersebut, Anda boleh rujuk perkara tersebut di satu laman web yang sentiasa diperingatkan, iaitu sebenarnya.my. Okay, Anda boleh rujuk di sana. Yang kedua ialah rujuk kepada rakan-rakan atau rakan kepada rakan Anda yang bekerja di bidang-bidang yang berautoriti, sama ada polis kah ataupun bekerja di KWSP kah, di bank negara kah. Oke, rujuk kepada mereka. Jangan cuba nak terus isi borang atau aplikasi yang disebarkan melalui WhatsApp ataupun media-media sosial. Oke, yang ketiga ialah jangan isi borang yang cuba untuk minta username dan password Anda. Oke, jangan cuba isi borang yang ada minta username dan password. Sebab bila kita terleka di sini, username dan password ini mungkin boleh dimasukkan atau digunakan di dalam internet banking Anda. Okay, apalagi username dan password tersebut sama dengan internet banking. Okay, ini akan mengundang masalah. Okay, yang paling penting, banyak perkara yang paling penting ini ialah jangan mengisi borang yang minta Anda meletakkan tag number, TSC number. Okay, jika ada borang yang minta TSC number Anda, jangan isi. Ini memang nak memerangkap Anda. Okay? Semak TSC tersebut, Anda boleh semak di handphone yang Anda terima itu. Jika TSC tersebut dari bank, bank Anda contoh Maybank kah, Public Bank kah, jangan Anda cuba isi ataupun berikan kepada mereka yang menelpon Anda. Ini paling penting. Sebab jika Anda terisi, mereka boleh gunakan TSC number itu untuk menghilangkan duit Anda. Menyesal tiada gunanya. Rasanya itu adalah 4 tips yang saya berikan kepada Anda supaya Anda tidak terjerat, tidak terkena dengan penipuan skema ini. Sebab tahulah skema akan cuba untuk mencuri duit Anda. Anda leka, duit Anda tercuri. Rasanya itu saja. Sekian, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.